Salam sejahtera, anda bersama saya Naila Huda dalam Fokus Minggu depan. Pada jam ini saya menganalisis beberapa perkara yang dijangka menjadi tumpuan dalam agenda pada minggu akan datang. Tetapi sebelum itu pastinya kita juga perlu melihat peristiwa dan laporan berita yang mendapat perhatian sepanjang minggu ini dan rentetan daripada itu dapat memberi gambaran yang lebih menyeluruh bagi minggu hadapan. Kita imbas semula peristiwa utama yang berlaku sepanjang minggu ini. Tiada yang selamat sehingga semua selamat. Itu pendekatan kerajaan terhadap program imunisasi COVID-19 yang akan membabitkan pemberian vaksin percuma kepada warga asing. Jawatan Kuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19 pada Khamis lalu mengumumkan langkah tersebut diambil kerana bekalan vaksin yang diperoleh Malaysia mencukupi dan melebihi rakyat Malaysia yang layak menerima vaksin ini. Selain itu, pemberian ini juga kerana layanan sebahagian negara luar yang turut memberikan vaksin kepada warga negara Malaysia yang berada di negara berkenaan. Dan kami di Astro Awani juga banyak membawakan temu bual bersama rakyat Malaysia di luar negara yang telah pun menerima vaksin. Dan di sini kita lihat ada dua aspek yang perlu dititik beratkan. Pertama, dari sudut kesihatan awam, kelompok imuniti ataupun herd immunity untuk meratakan keluk jangkitan COVID-19 tidak akan dapat dicapai sekiranya jumlah populasi yang divaksinkan masih tidak mencukupi. Kebanyakan pekerja di barisan hadapan dalam sektor keselamatan, perkhidmatan dan kebersihan malah juga industri makanan terdiri daripada warga asing. Dan kedua, kita juga ingin lihat kepada aspek kemanusiaan. Sama seperti rakyat Malaysia yang berhak menerima vaksin di luar negara, kita juga harus bertanggungjawab memvaksinkan warga asing di negara kita. Malah, Kari Jamaluddin turut memberitahu sebelum ini, secara prinsipal kerajaan juga bersetuju untuk memvaksinkan warga asing yang tidak mempunyai dokumen yang kita sedia maklum sudah menjadi sebahagian besar daripada masyarakat kita. Dan ini kerjasama dan solidariti yang perlu ditunjukkan masyarakat dalam menjaga kesihatan awam kerana tiada yang selamat sehinggalah semua selamat. Dan kita nak saksikan beberapa lagi perincian lain berhubung vaksin untuk warga asing di Malaysia. Selain vaksin percuma untuk warga asing, pada Khamis kita juga ada menyaksikan pengumuman tentang pengeluaran iSinar. Kementerian Kewangan mengesahkan kumpulan wang simpanan pekerja KWSP sedang dalam proses memansuhkan syarat kemudahan iSinar. Menurut menterinya, Tengku Datuk Seri Zafrul Tunku Abdul Aziz, dalam satu kenyataan, ia dilakukan selepas menerima nasihat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berdasarkan maklum balas pihak awam. Pemansuhan syarat bagi kemudahan iSinar ini akan membolehkan ahli KWSP yang berumur kurang daripada 55 tahun membuat pengeluaran daripada simpanan akaun satu mereka tertakluk kepada baki yang sedia ada. Bagi ahli yang telah memohon iSinar berdasarkan kriteria semasa, permohonan mereka akan diluluskan secara automatik tidak lama lagi.
Bagi ahli yang mempunyai simpanan sebanyak RM100,000 ke bawah, mereka boleh membuat pengeluaran sehingga RM10,000. Pembayaran akan dibuat secara berperingkat dalam tempoh maksimum 6 bulan dengan bayaran pertama sehingga jumlah maksimum RM5,000. Itu antara perincian pengeluaran iSinar tanpa syarat yang baru saja diumumkan. Kita nak tahu juga, selain daripada berita gembira buat sesetengah pencarum, tetapi apakah maksudnya buat inisiatif kerajaan untuk membantu aspek kewangan rakyat ketika mendepani pandemik COVID-19. Kita nak dengarkan pandangan daripada editor bisnes Astro Awani Ibrahim Sani berhubung dengan pengeluaran iSinar tanpa syarat. Nak gembira ataupun tidak, ini pandangannya. Kalau daripada sudut pencarum, banyak yang akan suka lah, ramai yang akan suka sebab dah boleh keluar iSinar tanpa syarat. Tapi isu dia sekarang, kalau kita nak suka apa yang pencarum buat dan tak buat, kita tak patut buat mandatory. Kalau kita dapat gaji dan berikan 25% total, sebab 11% daripada ni employee dan 13% daripada employer. Jadi sebab kita buat mandatory tau. Sebabnya kita harus berikan kuasa pelaburan kepada mereka yang pandai dan bijak melabur. Dalam kes ini adalah KWSP. Itu dari segi pencarum lah. Mereka akan suka sebab mereka dapat extra cash. Tapi dari segi EPF pula, ini adalah satu krisis dan ada kemungkinan ada terdapat krisis dalaman. Sebab kalau kita tengok KWSP Malaysia bukan selalu tukar CEO, dan kalau kita tengok fund managers around the world, biasanya CEO lama tau. Paling kurang pun 3-4 tahun, average 5 tahun ya. Jadi bila Tunku Ali Zakri meletakkan jawatan setelah ambil kuasa pada 2 tahun lepas, ini telah menimbulkan banyak tanda soal dan tanda tanya kenapa beliau resign. Dan antara perkara yang kita kena tengok adalah tentang dividen pada tahun ini. KWSP dijangka akan mengumumkan dividen yang besar pada tahun ini. Besar maknanya sekitar 5 hingga 5.5%. As a benchmark pada tahun lepas 5.45. So pada tahun ini analysts jangka 5.0 ke 5.5. Kenapa diorang jangkakan macam tu? Sebab keuntungan bersih daripada pelaburan untuk 9 bulan pertama tahun lepas adalah sekitar 37 bilion. Dan jika pada suku keempat ini KWSP mendapat keuntungan pelaburan bersih sekitar 8 bilion, ini membolehkan mereka untuk membayar dividen sehingga melebihi, melangkaui 5%. This is good. Sebab kalau kita tengok time value of money dan juga future value of money, bila kita ada duit dalam akaun satu, kita akan gandakan dengan kuasa 0.5 atau 0.5.45 banyak tau, kali beberapa tahun, 20 tahun. Jadi bila kita keluarkan duit, contohnya kita keluarkan duit iSinar RM10,000 hari ini, that's not the real value. The real value adalah 10,000 kali 5% dividen yang akan menggandakan volume tu dan kali 20 tahun. Itulah yang jumlah yang sebenarnya yang kita keluarkan daripada EPF. So I don't know what the financial calculator sekarang, tapi it's not going to be 10,000 lah. Banyaklah. Jadi itu yang duit yang dikeluarkan oleh pencarum, bukannya yang 10,000 yang hakiki pada kita hari ini. Sebab daripada EPF, diorang sedar keadaan tertekan, tapi diorang faham bahawa tanggungjawab diorang adalah bukan untuk selesaikan masalah ini hari. Tanggungjawab diorang adalah untuk memastikan pada hari tua nanti kita ada simpanan memadai. Itu daripada point of view of EPF. Tapi dari segi pencarum, diorang memang perlukan duit sekarang. Jadi apa yang kerajaan boleh bantu untuk memberikan duit kepada rakyat sekarang, pada hari ini, untuk membenarkan diorang deep into their savings, that is not really helping lah. Dalam kita meraihkan pengeluaran tanpa syarat wang simpanan iSinar ini, itu satu nasihat yang amat wajar. Kita ingatkan bahawa ini sebenarnya wang simpanan kita sendiri. Adakah ini mencukupi untuk membantu rakyat mendepani impak ekonomi pandemik COVID-19 dan juga mempersoalkan tentang inisiatif kerajaan membantu dari sudut kewangan. Adakah ia mencukupi ataupun tidak? Dan cerita tentang iSinar ini hebat diperkatakan di media sosial minggu ini. Selain itu, kita juga menyaksikan beberapa seniman negara ada juga menyampaikan pandangan mereka di media
sosial tentang SOP bagi industri kreatif ketika PKP 2.0 serta juga tentang beberapa isu lain yang membelenggu industri berkenaan yang banyak kali sudah kita dengar. Dan ini selepas kerajaan bersetuju untuk membenarkan sektor industri kreatif kembali beroperasi dengan SOP ketat bermula Rabu lalu. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, keputusan itu dibuat setelah kerajaan mengambil kira rayuan yang dibuat oleh pemain industri kreatif. Beliau berkata senarai yang dibenarkan beroperasi termasuk produksi animasi dan muzik, rakaman lagu di studio, penggambaran filem, drama, siaran langsung di studio tapi kenalah tanpa penonton. Tetapi persoalannya, adakah SOP ini mampu membantu industri kreatif untuk kembali bernafas? Kami dapatkan pandangan beberapa seniman terkemuka negara, Fauzia Nawi dan Sabri Yunus. Kita dengarkan pandangan mereka. Keadaan ini suka tak suka, bila pandemik datang, tidak ada sesiapa pun yang bersedia untuk menghadapinya dan menangani keadaan ini. Kan? Termasuklah kami, orang-orang seni ni. Sebab kami ni orang-orang yang bergaji mengikut kontrak, ada gaji. Dan bila keadaan ini terjadi, memang kami antara yang paling teruk kena, terpukul dengan keadaan ini. Dan bila SOP yang dikeluarkan itu, dia ada banyak perkara yang kami rasa yang boleh kami persoalkan. Jika macam production untuk kita ni, syutingnya semua di dalam, maksudnya kita kena harus ada studio yang bagus. Di sini memang tak ada. Dan untuk perkara-perkara seperti ini, dia akan banyak menjejaskan kualiti dan juga menjejaskan pendapatan. Hanya beberapa orang saja yang boleh bekerja pada satu masa. Hanya beberapa orang saja yang boleh membuat dan orang kata diberikan tawaran pekerjaan. Dan ini amat menyukarkan sebenarnya. Kerajaan harus melihat balik SOP yang ada yang sekarang, kenapa tidak digunakan SOP yang terdahulu, hanya tambah baik saja, tambah value saja. Apa yang paling penting pada saya sekarang ini adalah bantuan kerajaan. Sebab mana-mana negara, contoh Korea kan sekarang dia meletup naik kerana bantuan daripada kerajaan, daripada pemerintah. Jadi pemerintah harus mengambil peranan yang cukup besar melihat industri ini, apatah lagi dalam keadaan sekarang ini ya. SOP yang telah dikeluarkan dahulu dan sekarang sebenarnya tidak banyak beza. Tetapi yang dulu itu pun sudah sukar untuk kita bekerja. Apatah lagi sekarang ini dia sangat sukar bekerja. Dengan kadar-kadar yang ada, contohnya bilangan tidak boleh lebih daripada 20 orang. Dan kan kita kerja ni dah tentu akan lebih, termasuk pelakon dan kru dan sebagainya. Apatah lagi kalau buat filem tentu besar, kerunya saja hampir 100 buat filem. Dan ini memang sukar untuk kita meneruskan dengan SOP yang ada sekarang ini. Sebab 80% daripada kerja-kerja syuting kita adalah melibatkan outdoor. Sudah lebih sebulan sejak perintah darurat diisytiharkan kerajaan bagi mengawal penularan COVID-19 dan kerajaan minggu lalu baru sahaja mengumumkan Jawatankuasa Khas Bebas Darurat 2021 dengan bekas Ketua Hakim Negara Tun Arifin Zakaria dilantik sebagai pengerusi. Kita saksikan siapa lagi kesemua 19 ahli jawatankuasa ini yang telah pun diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong. Kita saksikan. Itu tadi kita saksikan Jawatankuasa Khas Darurat dan
ini menimbulkan reaksi yang pelbagai. Bagi Majlis Belia Malaysia MBM, mereka mempersoalkan ketiadaan wakil belia dalam jawatankuasa ini. MBM menegaskan keperluan untuk wakil belia menganggotai jawatankuasa tersebut kerana golongan itu merupakan antara yang terkesan akibat pengisytiharan darurat dan sedangkan hampir 45% penduduk negara sendiri terdiri daripada golongan belia. Kita dengarkan reaksi daripada Presiden MBM Julfitri Johar semalam. Sebab mereka ini merupakan golongan yang terkesan teruk dengan darurat dan juga COVID-19 ini. Jadi wajar untuk mereka menggunakan salah satu platform ini untuk mereka memberikan pandangan, memberikan perspektif dan memberikan cadangan-cadangan yang membina pada pihak kerajaan lain daripada platform-platform lain yang ada. Saya lihat ini satu pengiktirafan kepada wakil anak muda untuk berada bukan saja dalam jawatankuasa Majlis Pekerjaan Negara untuk membincangkan tentang soal pekerjaan dalam majlis TVET dan sebagainya. Tetapi kita lihat dalam jawatankuasa khas bebas darurat ini pun juga merupakan satu platform tertinggi yang kita lihat boleh juga untuk dibincangkan yang dengan mengambil kira beberapa faktor ini boleh diambil kira sebagai faktor penentu kepada sama ada penerusan ataupun penamatan darurat yang telah diproklamasikan. Itu persoalan berhubung dengan anggota Jawatankuasa Khas Bebas Darurat 2021 daripada Majlis Belia Malaysia mempersoalkan kenapa tiada wakil belia dalam jawatankuasa tersebut yang cukup signifikan memberikan nasihat kepada Yang di-Pertuan Agong berhubung dengan proklamasi darurat ketika ini. Itu antara fokus yang kami bawakan sepanjang minggu lalu dan pastinya bercakap tentang darurat ini. Dalam masa yang sama dalam kita memerangi pandemik COVID-19, satu lagi aspek selain daripada Jawatankuasa Khas Darurat, minggu depan kita bakal menyaksikan pula Jawatankuasa Khas untuk pelancaran program vaksinasi negara itu. Fokus yang akan saya bawakan pada blok seterusnya, tapi kita akan berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Bertemu kembali dalam Fokus Minggu Depan bersama saya, Naila Huda. Dan tadi kita menyaksikan apa yang menjadi tumpuan sepanjang minggu lalu dan rentetan daripada itu akan membentuk fokus kami untuk minggu akan datang. Dan kita saksikan apa agenda yang kami jangkakan dan akan kami memberi fokus terperinci pada minggu ini. Minggu depan, negara kita mengorak satu lagi langkah terhadap pelancaran program vaksinasi terbesar dalam sejarah negara. Malaysia dijangka menerima bekalan pertama dos vaksin Pfizer-BioNTech minggu depan, seminggu sebelum program vaksinasi bermula pada 26 Februari. Dan proses pendaftaran sebagai penerima vaksin dijangka dibuka bermula Mac dan dilaksanakan dengan konsep sukarela, itu kata Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Mosti Khairy Jamaluddin. Dan katanya mereka boleh berbuat demikian menerusi 5 kaedah, antaranya termasuk menggunakan aplikasi MySejahtera. Dan sekiranya tiada MySejahtera, orang ramai boleh mengakses laman sesawang Jawatankuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19 yang bakal dilancarkan Perdana Menteri minggu depan. Dan kerajaan juga telah menetapkan 600 lokasi pemberian vaksin di seluruh negara dan beberapa pusat imunisasi tambahan seperti stadium dan juga Dewan Persidangan. Namun, itu daripada sudut persiapan kerajaan. Tetapi adakah rakyat sendiri bersedia untuk memulakan program vaksinasi ini? Kita saksikan infografik antaranya menunjukkan tahap kesediaan rakyat Malaysia untuk terima vaksin COVID-19.
Ramai yang menanti-nantikan ketibaan vaksin kerana ia menandakan permulaan pemulihan ekonomi dan juga menawarkan sedikit cahaya di hujung terowong setelah lebih setahun negara kita melawan pandemik ini. Dan antara industri yang memerlukan nafas baru ini termasuklah industri sukan, antara sektor yang juga mendapat talian hayat minggu lepas dengan kelonggaran SOP. Dan 15 Februari ini, Liga Malaysia, Liga Hoki Malaysia dan Liga Sepak Takraw dibenarkan mula sesi latihan dengan pendekatan gelembung sukan ataupun bubble. Ini selepas kerajaan membenarkan beberapa aktiviti sukan dilakukan ketika PKP 2.0 bermula semalam. Tetapi adakah SOP baharu ini memadai untuk membenarkan industri sukan kembali bernafas? Untuk mengulas lanjut, bersedia bersama saya jam ini Syafiq Musa, pengarah urusan Enervive Assets dan antaranya mengurus padang bola sepak di Shah Alam dan juga di Kampung Baru. Terima kasih Syafiq bersama saya dalam Fokus minggu depan menceritakan tentang SOP sukan yang baru saja diperkenalkan. Tetapi mungkin Syafiq boleh ceritakan sedikit latar belakang berapa lama sudah mengurus padang bola sepak ini? Sedikit banyak latar belakang, kami telah menguruskan padang bola sepak CCT ini, operasi perniagaan padang bola sepak CCT ini lebih kurang 2 tahun yang ke belakang. Kami ada 2 lokasi padang, satu di Shah Alam dan satu juga di Kampung Baru Kuala Lumpur. Jadi dengan memperkenalkan SOP baru pada PKP 2.0 ini, bukan pertama kali kita lihat SOP sukan. Sudah lebih setahun kita menyaksikan pandemik COVID-19 dan banyak PKP, fasa PKP telah kita lalui di negara kita ni. Berbanding dengan tahun lalu dengan sekarang ini, bagaimana agaknya untuk perniagaan Syafiq sendiri melalui dan menempuhi beberapa fasa PKP dengan SOP yang berbeza sehinggalah sekarang? Mungkin Syafiq boleh membawakan kita sepanjang perjalanan itu dan memberi gambaran sekarang. Benar, SOP sebelum ini dan SOP sekarang ada sedikit perbezaan. Misalnya SOP sekarang ini selepas PKP 2.0, SOP-nya lebih banyak tertumpu kepada pembukaan semula sukan, terutamanya dari segi profesional. Misalnya kebenaran untuk melakukan latihan berpusat sport bubble untuk beberapa kategori sukan dan juga pembukaan semula sukan-sukan individu seperti gym, golf dan juga jogging, di mana kebanyakan SOP baru yang telah diumumkan ini tidak memberikan banyak perbezaan kepada sesetengah pengusaha ataupun operator fasiliti sukan. Tapi saya percaya kerajaan akan mengumumkan secara berperingkat SOP yang akan datang dan kami berharap SOP yang akan datang lebih bersifat menyeluruh supaya kita boleh mengembalikan sukan dalam keadaan yang selamat. Syafiq sebut tentang SOP yang lebih menyeluruh. Apa antara cadangan Syafiq sendiri kalau kita melihat kes jangkitan semakin menurun, situasi COVID-19 penularan semakin reda, apa antara SOP mungkin lihat sepanjang tahun lalu juga pengajaran yang boleh kita ambil, idea untuk masa akan datang? Idea untuk masa akan datang bagi saya antara beberapa SOP yang boleh dipertimbangkan adalah mungkin membenarkan aktiviti sukan dilakukan di tempat yang terbuka ataupun di tempat yang ada kawalan seperti di pusat-pusat sukan yang ada pihak pengurusan yang menjaga supaya dapat memastikan SOP di kawasan tersebut dapat dijaga dan juga dapat memastikan risiko jangkitan itu dapat dikurangkan. Kerana saya percaya walau bagaimanapun sukan ini adalah satu bentuk aktiviti yang sihat, kita sepatutnya mengembalikan sukan kepada rakyat supaya rakyat dapat mengekalkan gaya hidup sihat dan dalam masa yang sama menjaga keselamatan masing-masing sementara COVID ini masih ada dengan mengikut SOP yang telah diletakkan. Dalam pengalaman Syafiq sendiri melihat kepada gelombang-gelombang COVID-19 sebelum ini, adakah SOP itu betul-betul boleh dipatuhi oleh mereka yang ada di padang bola sepak itu, dan juga melihat kepada kadar jangkitan sekarang ini agak sukar? Apa cabaran yang mungkin Syafiq boleh jangkakan untuk patuh SOP, jaga keselamatan tetapi perlu melangsungkan operasi perniagaan juga? Itu adalah sentiasa dilema yang dialami oleh semua pihak yang berkepentingan berkenaan dengan SOP yang bersesuaian untuk membenarkan semula sukan ini dijalankanlah ataupun dibuka semula. Bagi pihak pengurusan
fasiliti sukan berdasarkan pengalaman yang telah kita ada sebelum ini. Sememangnya ada cabaran untuk memastikan masyarakat ataupun pengguna untuk menggunakan atau menjalankan aktiviti sukan berdasarkan SOP yang ditetapkan. Namun begitu, bagi saya cabaran ini adalah cabaran yang umum yang dialami oleh semua industri untuk memastikan setiap industri itu berjalan mengikut SOP, dan sukan juga tidak terkecuali. Jadi saya berpendapat berdasarkan pengalaman yang ada, SOP ini boleh dipatuhi sekiranya masyarakat kita sentiasa sedar tentang kepentingan untuk menjaga SOP, dan dalam masa yang sama kami sebagai pihak yang menguruskan memastikan pemantauan sentiasa dilakukan dan setiap pengguna mematuhi SOP. Ia boleh dilakukan. Secara ringkas, Syafiq, kita nak sentuh sedikit dari sudut kewangan pula. Kalau kita tidak lihat jangkitan kes positif COVID-19 ini menurun, walaupun ada vaksin tetapi kita tak boleh nak bergantung sepenuhnya kepada vaksin. Jadi apa mungkin idea lain ataupun mungkin di sini perlu lagi banyak talian hayat kepada industri yang tidak langsung boleh beroperasi jika kes terus meningkat? Apa harapan Syafiq untuk melangsungkan operasi perniagaan untuk survive untuk masa akan datang? Jadi harapannya sekiranya kerajaan boleh mempertimbangkan untuk memperkenalkan SOP yang bersesuaian, yang boleh membenarkan fasiliti-fasiliti sukan ini untuk beroperasi semula. Kerana sekiranya keadaan ini berterusan disebabkan kes yang tinggi ataupun kenaikan kes yang berlaku sekarang ini, dan keadaan ini berterusan, kemungkinan talian hajat yang baru diperlukan oleh kesemua pengusaha-pengusaha fasiliti sukan memandangkan keadaan ini sudah berlalutan terlalu agak lama, bermula daripada awal tahun 2020 sehingga sekarang. Jadi sekiranya harapan saya sekiranya tidak dapat membukakan semula SOP ataupun memperkenalkan SOP yang bersesuaian untuk sukan, mungkin kerajaan boleh membantu daripada segi yang lain untuk memastikan operasi perniagaan ini dapat diteruskan dalam suasana yang mencabar ini. Baik, terima kasih Syafiq Musa, merupakan pengarah urusan Enervive Assets, menceritakan tentang cabaran untuk teruskan kelangsungan operasi perniagaan padang bola sepak ini. Itu antara fokus kami pada minggu akan datang. SOP buat industri sukan, itu antara industri yang menerima sedikit talian hayat untuk memperbaharui SOP mendepani pandemik COVID-19 ini ketika kes jangkitan masih lagi kekal pada angka 4 digit. Selain itu, pastinya fokus juga pada vaksin COVID-19 yang akan kami bawakan di astroawani.com dan juga Awani 745 sepanjang minggu hadapan. Dan sekian saja daripada saya, Naila Huda, dalam Fokus minggu depan. Salam hormat.